Okey, baik cikgu mulakan. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, cikgu adalah cikgu Azlina binti Nozlan. Akan mengajar adalah ketua panitia perniagaan. Untuk perniagaan kod kita adalah 3766. Okey, itu kod perniagaan kita. Baik. Sebelum cikgu mulakan, apa yang kena adalah pasang niat. Okey, cikgu bacakan. Niat itu seperti surat. Salah tulis alamat sampai salah tempat. Okey, kalau niat anda nak belajar perniagaan sebab saya nak berjaya cikgu, saya belajar perniagaan sebab saya nak jadi seorang usahawan yang berjaya. Saya nak belajar perniagaan sebab saya nak tolong mak ayah saya untuk berjaya. Tanamkan niat dari sekarang. Okey, dari sekarang. Bukan besok, bukan lusa, bukan besok nak SPM baru hari ni nak tanam, bukan. Tanamkan niat dari sekarang. Baik. So cikgu mulakan dengan pengenalan pasal perniagaan. Perniagaan dia punya kod 3766. Perniagaan ni baru je mula. Tahun 2018, maknanya ni 2021 baru 4 tahun. Okay, baru lebih 18, 19, 21 orang tu lain. Okay, betul. Baru 4 tahun dan baru 2 kali SPM. Baru 2 kali SPM. Tahun 2000, pada tahun lepas ada SPM tapi sebabkan kita ada COVID-19, so tahun ni lah. So baru 2 kali SPM. So cikgu terangkan perniagaan merupakan mata pelajaran elektif dalam kelompok mata pelajaran sastra iktisas di bawah kurikulum standard sekolah menengah KSM. Mata pelajaran perniagaan ini ditawarkan sebagai mata pelajaran elektif kepada calon peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Dia elektif dia bukan teras, tak semua kelas ambil mata pelajaran perniagaan. Hanya kelas teknik saja. So mana yang kelas teknik ni anda sangat bertuah kena dapat belajar subjek perniagaan. Dulu kita tak namakan dia sebagai perniagaan, dulu nama dia perdagangan. So bila KSSM ataupun MP diambil alih, ditukar daripada perdagangan kepada perniagaan. Baik, matlamat. Kenapa kena belajar perniagaan ni? Bermatlamat untuk menyediakan murid yang berpengetahuan, berkemahiran dan nilai dalam perniagaan ke arah menjadi pengguna bijak. Untuk jadi pengguna yang bijak, kita belajar perniagaan ni nak jadi pengguna yang bijak. Sekiranya kita beli barang tu rosak, kita pulangkan tapi peniaga tu tak nak ambil. So macam mana kita nak buat? Apa yang kita perlu lakukan? Sebagai seorang pengguna yang bijak, apa yang kita kena buat? Itu yang kita akan belajar. Okay, pekerja dan pengusaha yang kompeten, berkeyakinan dan bersikap positif, beretika serta menjadi warga negara yang bertanggungjawab untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara, insyaAllah. Okay, baik. Jadi sebelum kita terangkan apa dia perniagaan, inilah 2 guru perniagaan yang cantik. Okay, cantik ke? Okay, so saya Cikgu Azlina dan Puan Zihan binti Paiman, dia adalah guru kanan teknik vocational. Puan Zihan ada dalam ni ke? Okay, tak dengar suara Puan Zihan, tak apa. So yang akan belajar dengan Cikgu Azlina adalah kelas 4 teknik 1 dan 4 teknik 3. So ada dekat sini tak 4 teknik 1 dan 4 teknik 3? Ada cikgu, ada. Ada. Cikgu ada. Alhamdulillah, ramai rupanya anak cikgu dalam ni. Okey, baik. Jadi dengan Puan Zihan akan mengajar kelas 4 teknik 2. Baik. So, kita pergi kepada secara mendalam lagi apa yang ada dalam perniagaan. Baik. Perniagaan ada kertas 1. Kertas 1 adalah kertas soalan objektif. Rasanya semua orang tahu kan kertas objektif. Ada 40 soalan aneka pilihan, 1 jam 15 minit. Okey. Kemudian kita ada kertas 2. Okey, kertas 2 ke soalan esei. Okey, ada 10 soalan dijawab selama 2 jam 15 minit. Manakala kertas 3 kerja khusus, 1 tugasan, 1 soalan saja kerja khusus 10 minggu. Hanya diperuntukkan untuk membuat kerja khusus. Cikgu akan terangkan dengan lebih mendalam apakah yang dinamakan sebagai kertas 1 soalan objektif. Okey. Kertas 1 soalan objektif, bilangan soalan. Okey, ada 40 soalan. Okey, jumlah markah 40 markah. Okey, pemberat dia 20% je. Maksudnya dalam SPM nanti hanya 20% sahaja diambil dan dikira.
Okey, wajaran dia, apa yang ada, apa yang diperlukan, mengingat dan memahami 70% dan kemahiran untuk menjawab 30%. Okey, aras kesukaran, 3 tu adalah soalan aras rendah. Soalan senang 3 untuk dia punya nisbah dia. Okey, soalan aras sederhana 4 dan soalan aras tinggi 3. Soalan aras 3 tu biasanya soalan kehebat lah. Okey, dan cakupan konteks adalah daripada soalan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, anak-anak pelajar, sebenarnya tingkatan 4 bukannya tahun untuk bersukaria. Tidak, kenapa? Sebab daripada 10 soalan SPM, 10 soalan dalam kertas 2, 5 soalan daripada tingkatan 4 dan 5 soalan daripada tingkatan 5. Okey, sekiranya anda tidak menguasai soalan tingkatan 4, susah bagi awak. Jadi, walaupun kita dalam norma baru, okey, jadi kita kena juga belajar. Okey, jangan ambil indah walaupun belajar di rumah. Boleh anak-anak? Baik, cikgu sambung kertas 2 soalan esei. Baik, bilangan soalan. Dalam kertas 2 ni kita ada 3 bahagian. Kita ada bahagian A, kita ada bahagian B dan bahagian C. Untuk bahagian A ada 6 soalan, jawab 5 je. Okey, jawab 5 je, jangan jawab semua. Bahagian B ada 3 soalan, jawab 2 sahaja. Bahagian C adalah soalan wajib jawab. Okey, soalan bahagian C wajib jawab. Kita namakan bahagian C adalah soalan kajian kes. Okey, cikgu pergi pada peruntukan markah untuk bahagian A. 50 markah, maknanya 5 soalan kena jawab, 1 soalan 10 markah. 1 soalan 10 markah je. Bahagian B, 30 markah, 2 soalan dipilih, maknanya 1 soalan 15 markah. Manakala bahagian C, 20 markah. 1 soalan 20 markah. Besar untuk soalan bahagian C. Jadi sebab tu dijadikan sebagai wajib jawab. Baik, pemberat. 60% akan diambil daripada markah SPM anda. So maknanya 20% daripada kertas 1, kertas 2 60%. Betapa besarnya markah yang diambil daripada kertas 2. Okey. Baik. Seterusnya, mengingat dan memahami 30% dia punya wajaran, kemahirannya 70%. Aras kesukaran sama juga dengan kertas 1, 3, 4, 3. So 3 tu untuk rendah, 4 tu untuk sederhana dan 3 tu untuk tinggi. Cakupan konteks sama juga, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Baik, cikgu teruskan untuk kertas 3, kerja khusus. Anak-anak masih bersama cikgu ke? Ya, cikgu. Ya, cikgu ada. Okey, cikgu teruskan. Boleh Okey, baik. Ke kertas 3, kerja khusus. Baik. Perniagaan ni ada kerja khusus ya anak-anak. Okey, tapi berita baiknya kerja khusus ni hanya akan dibuat oleh pelajar tingkatan 5. So maknanya awak boleh tempat kan. Tahun depan kita buat kerja khusus. Tahun depan cikgu-cikgu perniagaan kerja di sini lah. Okey. Baik, so kerja khusus ni berapa soalan yang diberikan? 1 soalan je. 1 tugasan je. 1 soalan, 1 Malaysia sama. Bahasa Sarawak pun sama. Okey. 1 soalan untuk untuk kerja khusus anda. Jumlah markah 80 markah. Besar kan markah dia? 80 markah. Pemberat dia 20. Maksudnya kerja khusus ni akan dicampurkan dalam markah SPM anda. So kalau anda tak buat kerja khusus, maknanya anda hanya ada 20% daripada kertas 1 dan 60% daripada kertas 2. Boleh dapat A ke macam tu? Susah nak dapat A. Jadi nak tak nak kena buat kerja khusus. Tapi kerja khusus dibuat masa awak tingkatan 5. Tingkatan 4 tak payah buat kerja khusus. Tak apalah cikgu terangkan aja ya. Wajaran konteks, konstruk, mengingat, memahami, kemahiran intelektual dan kebolehkerjaan. Aras berdasarkan kriteria sebab kerja khusus ni dia ada 10 bab. Okey, untuk bab 1, bab 2, bab 3 dia soalan yang mudah. Benda yang nak buat senang. Okey, bila masuk bab 3, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8 dia agak sukar sikit. So ada kriteria dia agak sukar dan ada mana yang rendah, mana yang senang. Baik, cakupan konteks dari mana soalan datang semuanya daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Baik. Buku teks perniagaan, cikgu tahu buku teks tak ada lagi kan, tak apa.
kita ada buku teks online, so boleh juga belajar ya. Jangan jadikan alasan buku teks tak ada tu tak boleh nak belajar. Okay, so inilah buku teks tingkatan 4 dan ini adalah buku teks tingkatan 5. Baik anak-anak pelajar, buku teks sangat penting. Kenapa? Semua soalan SPM adalah berdasarkan daripada buku teks. Kita orang tak, pegubal tak ambil daripada buku-buku latihan yang dibeli daripada luar, daripada Pelangi ke, Sasbadi ke dan sebagainya. Semua soalan adalah daripada buku teks. Jadi jadikan buku teks anda adalah sebagai rujukan pertama. Bukan rujukan kedua dan bukan rujukan ketiga. Buku teks adalah rujukan pertama anda. Okay? Jangan tinggalkan buku teks. Nak baca nota, ambil daripada buku teks. Okay? Semua buku teks. Baik, so tingkatan 4. Nak belajar apa dari tingkatan 4? Ada 4 tajuk. Ada 2 tajuk je perniagaan. Tak banyak tapi 1 tajuk dibagikan pada 2 bab. Okay, bab yang pertama kita akan belajar tujuan perniagaan. Kenapa kena belajar perniagaan? Apa yang bagusnya perniagaan? Okay, yang kedua, trend semasa dalam perniagaan. Jangan risau dalam buku teks perniagaan, kita ada Nilofa, kita ada Alif Syukri. Dalam buku teks perniagaan, buku teks lain tak ada Alif Syukri dengan Nilofa. Buku teks perniagaan ada. Vivi Yusof, semua ada dalam buku teks perniagaan. Sangat menarik buku teks perniagaan tahun ni, kali ni. Okay, untuk bab 3 kita ada penetapan visi, misi dan objektif. Untuk buka sesuatu perniagaan, kita perlukan misi, kita perlukan visi dan objektif yang betul. Bila visi, misi dan objektif betul, baru kita dapat jadikan sebuah perniagaan itu baik. Okay, dan terakhir bahagian-bahagian utama dalam sebuah perniagaan. Okay, itu bab terakhir, bab 4. So apa bahagian yang ada dalam sebuah perniagaan? Kita ada bahagian jualan, kita ada bahagian pemasaran, bahagian keuangan, bahagian khidmat pelanggan, kita ada bahagian pengeluaran, bahagian jualan dan sebagainya. Banyak bahagian-bahagian yang kita akan belajar dalam perniagaan. Okay. Baik, itu sahaja mengenai perniagaan. Baik anak-anak pelajar, jadikan perniagaan ini adalah bukan sekadar untuk mengambil SPM. Okey, jadikan perniagaan ini adalah subjek yang awak boleh pakai sampai bila-bila. Sampai awak bekerja, sampai awak di mana saja awak berada. Okey, perniagaan ini boleh digunakan sepanjang hayat awak insya-Allah. Okey.